Semalam itu perancangan juga. Perancangan juga untuk tempoh 5 tahun yang mendatang. Kita nak mendalami tentang teras yang pertama. Kita dah wawarkan sejak awal tadi. Jadi inilah sebenarnya kita nak bawakan pada anda berkenaan dengan perkara ini. Pertumbuhan berpaksikan rakyat. Kita bersama dengan yang berbahagia, Datuk Sri Rahmat Bibi Yusof, merupakan Ketua Pengarah Unit Perancangan Ekonomi Jabatan Perdana Menteri. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sihat Datuk Sihat, insyaAllah. Alhamdulillah. Okey, ini kita ialah susulan daripada semalam yang diwawarkan ataupun yang diumumkan daripada Perdana Menteri tentang perancangan 5 tahun ke depan ni. Ini memang sangat penting. Seperti yang kita baca akhbar pagi ni, semua membawa tajuk yang hampir sama berkenaan dengan pecutan perlu dilakukan untuk tempoh 5 tahun akan datang sebelum kita mencapai status negara maju tahun 2020. Jadi kita lihatlah bila diumumkan semalam, tekanan tu ada dari pihak kerajaan, dari pihak rakyat sendiri perlu memainkan peranan. Jadi tekanan bagi rakyat ni apa dia? Dan apa katanya fungsi penting yang perlu dimainkan oleh rakyat dalam mencapai sasaran tu tadi? Kalau kita melihat apa yang telah dibentangkan oleh Yang Amat Perdana Menteri semalam di Parlimen, tema rancangan Malaysia ke-11 adalah pertumbuhan berpaksikan rakyat. Jadi kita kena faham, bila kita kata berpaksikan rakyat, kita kena faham apa maksudnya. Kenapa kita memilih? Kami di EPU, kerajaan bersetuju dan banyak kita berbincang dengan ramai orang bersetuju. Pertumbuhan kali ini mestilah pertumbuhan berpaksikan rakyat. Kerana rakyat adalah faktor yang paling penting dalam apa-apa juga yang kita buat. Maknanya rakyat memainkan peranan untuk melakukannya dan rakyat akan mendapat faedah daripada apa yang dia lakukan. Jadi kalau kita secara kumpulan rakyat melakukannya bersama-sama, bermakna kita akan dapat faedahnya bersama-sama. Itu yang kita nak capai dalam rancangan Malaysia ke-11. Kita tak mau keadaan di mana setengah orang buat, setengah orang tak nak buat apa-apa, tapi dia minta juga hak itu, kata saya patut juga mendapat faedah. Dia tak boleh macam tu. Dia mesti kata kalau kita buat bersama-sama, kita akan mendapat faedahnya. Tapi kalau ada orang yang tidak mahu buat bersama, dia terpaksa menerima kenyataan, dia akan mendapat faedah, because limpahan-limpahan ni semua akan berlaku. Tapi mungkin rasa jugalah. Tapi mungkin yang dia rasa sikit daripada orang ramai yang lain rasa. Mungkin orang yang melakukannya merasakan lebih besar, dia yang melakukan limpahan saja. Jadi kalau boleh kita bersama-sama memastikan kita jangan dapat limpahan. Kita juga berebut-rebut. Itu yang you kata, mesti memecut. Jadi kalau kita bermecut bersama-sama, kita boleh mencapai apa yang kita rancangkan. Apa yang outcome yang kita mahu daripada rancangan Malaysia ke-11. Ini kita lihat macam satu agenda yang besar juga untuk negara, untuk rakyat dalam tempoh 5 tahun ke depan. Apa tumpuan yang rakyat perlu beri perhatian dalam tempoh dalam RMK 11 ini? Dalam RMK 11 ni kita ada pemacu perubahan. Kita ada 6 teras utama. Kita ada pemacu perubahan. Kebanyakan pemacu perubahan itu adalah untuk rakyat itu sendiri. Sebagai individu, apa yang perlu kita buat? Pertamanya, kita perlu meningkatkan produktiviti. Bagaimana kita nak meningkatkan produktiviti? Kita kena belajar. Maknanya kita sama ada kita belajar dari segi skill, akademik dan sebagainya, pilihan. Itu kita ada pilihan masing-masing. Tapi kalau kita nak katalah kita nak menjadi seorang jurutera ataupun kita nak menjadi seorang manager. Kita group manager. Apa the skill manager tu yang perlu kita dapatkan supaya kita menjadi manager yang efektif. Kalau kita nak jadi jurutera, apakah skill yang kita nak? Maknanya kita kena melalui pembelajaran. Dan pembelajaran ini dia ada dua. Pertamanya kita melalui education, ataupun kita boleh melalui TVET. Itu merupakan game changer, because skill merupakan satu yang kita perlukan untuk pembangunan negara di masa hadapan. Ataupun kita ada pembelajaran sepanjang hayat. Seterusnya kita belajar. Jadi sebagai rakyat, pertamanya kita improve productivity. Kalau kita improve productivity, sebagai seorang rakyat yang menjadi employer, dia perlu recognize, dia perlu mengenal pasti produktiviti yang diberi oleh pekerja dia. Dia kena bayar gaji yang commensurate. Dia tidak boleh seorang memberi produktiviti yang baik, kita bayar gaji yang kecil, yang siput. Jadi orang tak sukalah macam tu kan. Tak terhasil lah produktiviti macam tu. Dia kerja berkuat tapi dia tidak mendapat hasil. Jadi
nampak kerjasama di antara pekerja dan employer tu kena ada. Okey. Dan lepas tu apa peranan kerajaan? Peranan kerajaan menyediakan kemudahan-kemudahan supaya dia boleh belajar, dia boleh masuk, dia boleh peniaga boleh berniaga dan sebagainya. So jadi kita nampak combination. I bagi secara simple saja. Sebenarnya combination of semua ini yang akan menjadikan kita mencapai apa yang kita nak capai. Itu yang penting dari segi kita memastikan rakyat sebagai peranan rakyat sebagai rakyat sebagai pekerja, rakyat sebagai employer, rakyat sebagai kerajaan. Kita pun rakyat juga. Betul. Dalam kerajaan pun rakyat juga. So masing-masing tu perlu memainkan peranan masing-masing mengikut apa yang dia patut buat. Dan kalau ini boleh berlaku, alhamdulillah, InsyaAllah. Kita capai apa yang kita mahu. Baik, dan ini memerlukan kerjasama daripada semua untuk kita saling berperanan untuk memastikan kita dapat mencapai negara yang berpendapatan tinggi menjelang 2020. Ini dah digariskan, jadi kita kena ikut acuan tersebut. Tapi walau bagaimanapun, yang paling penting adalah berkenaan dengan perumahan. Itu yang memang cukup ditunggu-tunggu dan dinantikan oleh masyarakat. Kita boleh kita dari pihak kerajaan dan kita mengenal pasti bahawa perumahan adalah perkara penting. Dalam apa keadaan pun kalau orang ada rumah, dia insya-Allah dia boleh survive very well. Sebab at least berlindung pada alam hujan, panas dan sebagainya. So jadi kerajaan menetapkan bahawa perumahan adalah penting. Jadi apa yang kerajaan buat pada dalam rancangan Malaysia ke-11, kita akan membina lebih 600,000 rumah mampu milik. Mampu milik sahaja. Rumah yang lain tu akan ada. Rumah yang luxury house lah, orang kaya nak akan buat. Tapi untuk rumah mampu milik 660,000. Sebabnya pada tahap ini kita kata rakyat secara menyeluruhnya dah memiliki rumah about more than 70%. Even bottom 40 pun yang memiliki rumah telah melebihi 70%. 70% ya. Jadi kita nak tambah. Jadi kita nak kalau boleh kita nak 100%. Tapi kita tahu perkara itu tidak boleh capai sebab as young people get married and things like that, dia nak. So mana demand untuk rumah ni akan sentiasa ada dan maknanya kita nak mencapai 100% tak boleh. Tapi kita inisiatif itu kita akan teruskan. Dan kita juga kalau kita lihat dalam rancangan Malaysia ke-10, isu pembiayaan perumahan adalah satu isu yang besar. Jadi kita pun banyak menyediakan beberapa skim-skim pembiayaan yang boleh membantu golongan-golongan yang memiliki rumah-rumah mampu milik ini. Jadi kita selain pada itu kita cuba juga membina rumah-rumah mampu milik di kawasan-kawasan yang dekat dengan tempat pekerjaan. Tapi kadang-kadang constraint tanah tu menyebabkan kita tak dapat. Tapi kalau ada tanah-tanah yang sesuai, kita cuba buat untuk membina rumah-rumah mampu milik. Dan kaedah yang kadang-kadang kita buat adalah subsidi daripada kerajaan. Dan sebenarnya bila kita bercakap mengenai subsidi kerajaan, orang tak realise benda tu tidak dimaklumkan. Tapi kalau kita buat kos rumah yang katalah kos rumah 400,000 lah, kita jual dalam harga 300,000. 100,000 sebenarnya subsidi yang telah disediakan. Sebab subsidi ini bukanlah duit. Dia dalam in kind. Harga tanah murah ke, harga electricity ke, apa-apa lain lah yang kita buat. Mungkin mekanisme untuk maklumkan tu kena bagi lain sikit lah kan. Kalau kita terus bagi harga 300 tu orang tak perasan kan. Jadi waktu nak beli tu 400 potong jadi 300. Orang perasan kan. Itulah banyak actually private sector very clear. Dia will do that. Dia kata saya jual rumah banyak ni, saya potong banyak ni. So kita pun tertarik dengan kita kata dia banyak bagi potongan. Okey. Baik Datuk Seri, kita juga turut bersama-sama dengan Dekan Pusat Pengajian Ekonomi dan Pentadbiran UM iaitu Profesor Dr. Nur Azina Ismail yang sudah pun juga berada di talian pada ketika ini. Assalamualaikum, selamat pagi Prof. Selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Baik. Kita nak tanya beberapa soalan juga kepada Prof ini berkenaan dengan RMK 11. Okey, bercakap juga berkenaan dengan rancangan 5 tahun sebelum kita nak mencapai wawasan 2020 ni sudah pasti mempunyai tekanan yang tersendiri baik kerajaan maupun rakyat. Jadi, apa peranan besar rakyat dalam melengkapi aspirasi ini, Prof? Okey.
Okey, kerajaan telah menggariskan 6 teras strategik ya bagi membantu Malaysia untuk menghadapi ketentuan ekonomi global yang berterusan pada masa yang akan datang ya. Jadi sebagai rakyat Malaysia, kita perlu sedar bahawa peranan kita amat penting bagi mendukung usaha yang dilakukan oleh kerajaan. Peranan besar rakyat adalah mereka perlu membuat anjakan paradigma selaras dengan arus pembangunan negara. Hello? Ya. Ya, okey. So rakyat terutamanya remaja ya, perlu peka dengan rancangan kerajaan agar mereka dapat bergerak seiring dengan aspirasi kerajaan serta mengambil peluang yang dibuka oleh kerajaan dan tidak membiarkan peluang tersebut diambil oleh warga asing dan sebagainya. Ya. Okey, baik. So oleh itu kita tak boleh merasa selesa dan mengharapkan bantuan kerajaan semata-mata. Bagi saya, rakyat yang rajin, tidak berpuas hati dengan apa yang ada serta mempunyai kreativiti dan inovasi yang tinggi akan membantu memajukan negara. Baik, Prof, satu lagi perkara ni kita lihat macam teras yang pertama itu iaitu pembangunan memperkukuhkan inklusiviti masyarakat dari pelbagai wilayah dan sebagainya untuk memastikan ianya saksama. Jadi kita lihat beberapa koridor telah diwujudkan oleh kerajaan sebelum ini dan kita khawatir juga kalau koridor itu tidak dimanfaatkan oleh penduduk setempat, lokalitinya di kawasan yang sama. Kita lihat banyak penghijrahan daripada Lembah Kelang juga ke lokasi-lokasi ini. Jadi takut peluang itu tak dapat dirasai oleh penduduk setempat juga. Padahal kita itu yang sedang dirancang. Ya, saya rasa satu masalah yang ada lah ya, ialah rakyat tempatan tidak begitu peka tentang hala tuju penumbuhan koridor tersebut. Ada yang cakap ada yang kata apa tu koridor, mereka pun tak tahu ya. So mereka ini menyebabkan mereka rasa terpinggir dan tidak mahu melibatkan diri Satu lagi mungkin kurangnya kemahiran dan pengetahuan untuk mengambil peluang dari pembangunan koridor tersebut. Ya, contohnya dalam sektor pelancongan, punya homestay, tetapi pengurusan homestay itu sendiri mungkin mereka kurang berkemahiran ya. Okey, baik. Dan yang akhir sekali ialah persoalan berkenaan bolehkah sebenarnya jurang kemiskinan atau garisnya itu ditingkatkan RMK 11 ini? Saya rasa dengan perancangan yang dalam RMK 11 ni yang ke-11 ni yang agak holistik yang strateginya mempunyai tumpuan inklusif serta dia telah mengambil usaha-usaha insentif untuk merapatkan jurang pencapaian dari pencapaian pendidikan dan kemahiran serta meningkatkan produktiviti ya. Jadi ini melibatkan semua golongan masyarakat, terutamanya mereka yang mempunyai pendapatan yang rendah seperti isi rumah B40 program sokongan keusahawanan di tambah baik dan TVET ya. Saya rasa TVET ini amat penting untuk meningkatkan pendapatan golongan yang berpendapatan rendah. Baik. So oleh itu saya rasa saya amat yakin bahawa jurang kemiskinan tu pasti akan dapat dikurangkan pada tahun 2020. Baik, terima kasih Prof untuk pandangan tersebut. Saya rasa selari dengan apa yang kita bincangkan juga dengan Datuk berkenaan dengan apa pun keadaannya tentang produktiviti, tentang jurang kemiskinan dan sebagainya, pembangunan wilayah koridor ni juga pokok pangkalnya berbalik kepada soal pendidikan. Jadi memperkasa pendidikan termasuk vokasionalnya itu bagaimana dalam RMK 11? Dalam RMK 11 untuk modal insan, kita letak di bawah modal insan. Kita letak 3 perkara penting. Pemacunya adalah TVET dan dalam kita ada pendidikan pendidikan sekolah dan pendidikan tinggi. Semua ini sebenarnya berasaskan blueprint yang telah dibuat oleh kementerian itu sendiri. Yang telah menjegariskan apa dia langkah-langkah yang dia akan ambil dari sekarang
in fact daripada rancangan besar ke-10 dan seterusnya. Dari segi memperbaiki atau meningkatkan tahap sekolah dan universiti juga untuk memastikan rakyat kita diberi kemahiran-kemahiran yang diperlukan oleh ekonomi dari segi pertumbuhan dan sebagainya. Seperti Prof cakap tadi, contohnya sektor perkhidmatan, pelancongan. Dia memerlukan skill-skill berkaitan dengan pelancongan itu sendiri. Hospitality. So kita nak banyakkan kemudahan-kemudahan tu kita akan sediakan, dan kita harap bila mendapat kemahiran-kemahiran ini, mereka bukan saja bekerja sebagai salary, menerima gaji, tetapi juga menjadi usahawan. Kita akan cantumkan dua-dua usahawan pun kita bagi, skill ini pun kita bagi, dia akan menjadikan kebolehan tu lebih kuat. Sebab bila bercakap berkenaan dengan skill ni kan, kita dengar jugalah keluh kesah macam saya sebut tadi di wilayah-wilayah tertentu. Bila ada koridor, tetapi yang datangnya lah orang Kuala Lumpur. Ni orang Kuala Lumpur ni datang ke ECER, datang ke Iskandar Malaysia. Because dia ada skillnya. Dia ada skill, tapi orang setempat yang sepatutnya untuk kita bagi kemewahan ke pembangunan sama rata ni, nak membangunkan seluruh wilayah di Malaysia ini, tak dapat. Sebab katanya orang Kuala Lumpur datang. Kita sebenarnya kita ada 5 koridor sekarang. And lain-lain koridor tu sebenarnya dia berlain-lain. Johor, Iskandar kita dah tahu dah. Dia banyak pembangunan dari segi komersial dan sebagainya. Di utara, sebab dia kawasan tu kita banyak yang pertanian dan sebagainya. Jadi kita banyaklah juga menjurus kepada pertanian. Dan kita ada Penang yang dengan industri perindustrian. Pembuatannya. Jadi kita sebenarnya kalau kita rajin melihat, ada training institution di situ untuk kita untuk untuk keperluan. Dan dalam rancangan Merdeka ke-11 ni, apa yang kita akan buat, kita dah buat kajian, kita dah survey dan kita dah audit semua pusat latihan kita. Dan kita satu daripada cadangan adalah kita specialization untuk pusat-pusat latihan ni, macam pengerang. Kita ada IKBN yang kita tukar akan jadi untuk keperluan oil and gas. Kalau di utara kita dah ada sebenarnya, E&E kita akan sediakan untuk itu. Kalau skor itu dia adalah untuk renewable energy. Kita bagikan latihan-latihan yang berkaitan supaya orang tempatan boleh mendapatkan kemahiran tersebut dan mengambil peluang. Sebenarnya koridor ni untuk orang tempatan. Itulah dia. Tapi orang tempatan kena berusaha mendapatkan. Kena garang sikit. Agresif sikit. Agresif. Jadi saya punya, saya nak. So, jadi saya dapatkan energi, saya dapatkan kemahiran tu dan boleh menyertainya. Cakap tentang usaha, kemahiran, skill, saya terfikirlah dari segi lepasan inilah graduan-graduan kita terutama sekali, sebab memang digalakkan untuk mereka menceburi bidang keusahawanan supaya dapat mencapai negara maju dan juga berpendapatan tinggi menjelang 2020. Galakkan daripada mereka bidang-bidang yang harus mereka beri tumpuan. Apabila mereka melepasi saja, mereka harus bersedia untuk tidak menumpukan saja apa yang mereka pelajari, tapi harus mencari cabang yang lain juga untuk menambahkan lagi. Sebenarnya kalau kita lihat setiap pendidikan yang kita terima, sama di sekolah atau di sekolah menengah, dia memberi kita sesuatu skill. Di sekolah general, semua kita belajar. Di universiti dan sebagainya, kita akan menjurus kepada certain skill. Dan skill-skill yang kita dapat itu sebenarnya boleh menjadikan kita entrepreneur yang bagus dalam bidang yang berkaitan. Jadi kita kadang-kadang jangan terlalu berani sangat. Kita skill kita lain, kita pergi pada bidang yang lain. Tapi kalau kita orang yang jenis boleh cepat menyesuaikan diri, kita boleh berjaya. Sebab kalau you jadi entrepreneur, dia sebenarnya memanglah orang-orang yang supposed to be creative and innovative. Kalau orang yang tak kreatif dan inovatif, dia tak boleh jadi entrepreneur. Nanti dia buat apa-apa, dia tak berjaya. Jadi kita kata kalau kita beri dia skill. Sekarang ni kita banyak skill-skill yang kita, Magic ada, OneMath ada, dan macam-macam lagi. InScan ada. Dan banyak lagi peluang-peluang untuk belajar mengenai keusahawanan. Di universiti pun, di bawah blueprint yang baru ni, dia akan memberi penekanan kepada keusahawanan
sebagai satu daripada cara supaya kita bukan sahaja jadi penerima gaji, tetapi sebenarnya orang yang menyediakan, memberi peluang pekerjaan kepada orang lain. Dalam blueprint tu dah ada dah, dia digariskan. Perkara itu akan dilakukan di universiti. Okey. Jadi dengan kata mudahnya, mungkin sebagai penutup juga, yang akan berdepan dengan menyambutnya matahari tahun 2020 nanti, contohnya ayat bunga sikit kan, ialah golongan yang SPM sekarang ni, sebab mereka akan masuk ke universiti dalam tempoh 5 tahun ke depan, mereka akan bekerja. Jadi yang pelajar SPM sekarang ni, jurusan mana, bidang mana yang perlu mereka ikuti? Sebab kalau tahun 90-an kita ambil IT, sekarang orang ambil IT tahun 90-an dah kaya raya. Dia macam itulah. Maknanya kita di peringkat SPM ni, kita melihat, kita cari apakah bidang-bidang yang akan menjadi sumber pertumbuhan. Dan kita tahu dalam rancangan Merdeka 11, satu daripadanya dia tunjukkan usaha perindustrian masih menjadi itu lagi. Dan juga perkhidmatan. Dan perkhidmatan tu banyak sektor. You ada keuangan, you ada tourism, you ada banyak sektor yang you boleh pilih, untuk specialization. Tetapi ada juga pertanian. Saya sebenarnya nak cakaplah pasal pertanian ni. Dalam rancangan Malaysia ke-11 ni, kita merancangkan supaya sektor pertanian ni menjadi sektor yang berpendapatan tinggi. Kita tak mahu lagi associate ke sektor pertanian kepada orang yang pendapatan rendah. Petani kat kampung. Jadi kita nak perkenalkan teknologi baru, teknologi tinggi. Dan itulah di situlah perlunya pelajar-pelajar tingkatan 5 ni mendapatkan skill. Kadang-kadang pertanian also boleh memberikan pendapatan yang baik selain pada kesihatan yang baik kalau kita buat kerja itu. Okey, kalau nak cakap tentang kesihatan ataupun pertanian khususnya, kita perlu hari lain untuk kita mengulas lebih lanjut lagi untuk menjadi kaya dalam dunia pertanian pula. Jadi kita ucapkan banyak terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Seri Rahmat Bibi Yusof, Ketua Pengarah Unit Perancang Ekonomi Jabatan Perdana Menteri bersama kita pagi ini. Baik.